Pada hari ini kita akan bincang hikmah yang ke-158. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum amin. Istishrafuka an ya'lama al-khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyyatik. Keinginanmu agar makhluk mengetahui akan keistimewaanmu adalah bukti ketiadaan sifat benar, jujur dan ikhlas dalam kehambaanmu kepada Tuhan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hikmah yang kita bincangkan ini adalah bagaimana nak menggambarkan sikap kita terhadap amalan kita. Amalan yang kita lakukan itu, kita akan rasa seronok dengan amalan kita apabila kita mengetahui tentang fadilat, dan kita akan rasa lazzatul ibadah, kelazatan dalam beribadah. Kita akan rasa seronok dan kita akan rasa manis dalam ibadat bila kita tahu kelebihan fadilat, bila kita tahu tujuan sebenarnya untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itulah perkara seperti ini perlu untuk kita fahami dengan sebaiknya. Tapi di sini hikmah yang kita bincangkan ini khusus berkenaan dengan ada orang bila dah dia baik, dia dekat dengan Allah, dia takwa kepada Allah, dia bersungguh-sungguh dan dia rasa dia dapat beberapa keistimewaan yang tertentu. Contohnya doanya selalu mustajab. Contohnya kehendaknya selalu dapat. Contohnya ia ada kelebihan-kelebihan seperti sangkaan jangkaannya betul, firasatnya betul. Maka menyebabkan dia rasa terkhusus hal dia ini, dan dia nak sangat kalau boleh perkara tersebut diketahui oleh orang ramai tentang kelebihan dia. Bila niat macam itu, sebenarnya itu tanda tidak benar kamu dalam ibadat. Sebab ada lagi habuang untuk manusia, dan kadang-kadang habuang dan kehendak untuk manusia ni jadi besar. Bila jadi besar, kita lupa daripada kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi Isa alaihissalam berkata, kalau kamu berpuasa pada hari tersebut, maka hendaklah kamu pakai minyak rambut, membasahkan bibirnya. Apabila dia keluar kepada orang ramai, mereka menyangkakannya tidak berpuasa. Apabila kamu memberi, maka hendaklah kamu memberi dengan tangan kanannya dan menyembunyikan daripada tangan kirinya. Dan apabila kamu mendirikan solat, maka hendaklah melabuhkan tabir pintu biliknya. Sesungguhnya Allah membahagi-bahagikan pujian kebaikan sebagaimana dia membahagi-bahagikan rezeki. Tengok, ada orang tu kalau dia puasa, dia ludah kerak depan popah. Orang tanya kenapa puasa tadi. Ataupun dia pun bagi tahu saya puasa. Memang amalan saya puasa setiap hari tadi. Saya puasa. Bila ada niat-niat yang lain daripada kerana Allah, maka tak jadi. Kalau boleh biar nampak macam tak, orang tak kenal pun kita puasa ni, orang tak nampak pun macam kita puasa, orang nampak macam kita ni biasa je. Ini yang berlaku pada sebahagian tokoh-tokoh ulama salafus salih. Kadang-kadang dia bawa bekal apa yang bini dia masak, kemudian di tengah jalan dia akan bagi kepada fakir miskin, dan petang tu seolah-olah dia macam tidak berpuasa. Isterinya menyangka bukan begitu. Makan malam selepas maghrib, sebenarnya itulah dia berbuka. Bini dia pun tak tahu.
Hebat tak orang macam tu? Ini hebat. Sebab saya pernah cerita dulu macam mana kadang-kadang ibadat ialah cuma risiko tu melampau dan berat sangat. Kadang-kadang risiko tu okey. Kadang-kadang orang yang sanggup risiko tak apalah. Saya pernah cerita di zaman kerajaan Uthmaniyah. Seorang lelaki yang kaya, yang berada, setiap malam dia akan keluar. Kerjanya dia pergi dekat pelacur-pelacur. Keduanya dia pergi dekat kedai-kedai arak. Dia pergi kat pelacur, dia akan langgang pelacur-pelacur tersebut, tapi dia tak setubuh, dia bagi duit kau balik rumah. Begitu juga dia pergi kedai arak, dia beli arak dengan sebanyaknya, setakat yang duit dia ada. Kemudian dia bawa balik, sampai di rumah dia pecah, dia buang arak tu. Maka pandangan manusia ketika itu menyangkakan bahawa dia ni jahat. Jahat. Sebab dua ni cukup jadi jahat betul. Satu pun jahat dah. Dua ni cukup. Sehingga isterinya dengar berita ni tak tahan. Dia kata, kenapa bang awak kerja gini? Kenapa awak kerja macam ni? Dia kata, inilah jihad yang dapat aku buat untuk nak mengurangkan pelacuran, untuk nak supaya tak ramai lagi yang boleh minum arak. Sebab aku beli dah arak, aku pecah. Ijtihad dia lah. Cara dalam Islam bukan macam tu pun. Tak apalah, mungkin ada cara kaedah lain. Dia mampu setakat tu. Tapi niat dia tu niat yang baik. Bila dia niat macam tu, tak apalah. Akhirnya bila kena marah, kena banyak sangat, sampai orang kata dia ni antara orang jahat. Tapi dia orang yang kaki sembahyang malam, orang yang taat pada Allah. Tapi dia buat kerja dua perkara tu. Bini tak tahan. Bini dia kata, abang kalau buat macam ni, tak ada orang nak sembahyang jenazah awak mati. Siapa nak sembahyang jenazah awak mati ni kalau awak kerja macam ni? Memang orang tak akan buatnya sembahyang. Orang tak akan ikut dengan awak. Bila dengar macam itu, Allah Akbar. Apa dia buat? Dia kata, wahai isteriku, aku buat kerana Allah. Aku buat kerana Allah, bukan aku nak tunjuk kat orang macam hikmah ini kata. Tapi aku nak bagi tahu kepada kamu, kalau betul lah apa yang aku buat ini, maka insya-Allah yang semayang mayat aku ni adalah sultan ataupun khalifah sendiri, khalifah Uthmaniyah. Bini dia pun kata, apa benda lelaki cakap macam ni, dah lah awak kerja gitu. Sampailah satu ketika, entah macam mana, dia ni keluar daripada rumah dia gini ni, sampai akhirnya dia mati. Mati dekat dengan tempat-tempat yang tak baik lah, dia mati. Bila mati ni, tak ada orang nak tolong dia. Orang keji, ini orang jahat. Biar. Pada malam tu juga, takdir Tuhan, Allah detikkan hati khalifah ni rasa nak menyamar, nak keluar. Dia keluar cari, kita tengok semua ni. Tiba-tiba dia tengok ada seorang mati. Dia pun panggil orang ni, tolong. Tak nak. Sebab dia menyamar, orang tak kenal dia. Panggil ni, tolong. Tak nak. Panggil, tak ada orang nak. Dia orang jahat. Akhir sekali adalah 2-3 orang pikul mayat dia. Bila pikul mayat dia ni, jadi khalifah ni pergi jugalah.
ada hok kenal rumah dia, bawa ke rumah dia, beri salam tengah malam. Bila beri salam, orang rumah dia pun keluar. Dia kata, ni suami awak ke? Suami saya. Kenapa? Dia meninggal dah ni. Bini dia jawab, selamat datang, selamat pulang, wahai waliullah. Kelak kamu akan disolatkan oleh khalifah. Khalifah terkejut, sebut nama dia. Khalifah kata, apa? Kau kata apa? Dia sebutlah waliullah. La ilaha illallah. Seluruh kawasan tu, dekat tu, panggil dia ni sebagai apa? Sebagai, kata orang, penjahat, orang yang buruk sikap perangai dikatakan, sebab dua perkara tu. Jadi sultan ni confused. Sultan ni pun tanya dia, macam mana kamu kata suami kamu ni waliullah? Kamu tak tahu ke dia buat begiang-begiang? Sebab sultan dengar ada orang kata ni. Dia kata, dia cerita balik apa yang berlaku. Sultan pun terkejut, dan sultan pun esok dia suruh seluruh negara, pembesar-pembesar negara ni buat tabik hormat dan buat sembahyang khas, dan jumlah besar mari sembahyang kepada orang ni. Hati dia baik, tuan-tuan. Ini orangnya. Jadi apa yang disebut oleh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya, dalam hikmah ini, istishrafuka an ya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyyatika. Memang betul sangat. Jadi di situlah kita faham bahawa mereka ini akan jaga betul-betul, sebagaimana kata ulama seperti Sahal bin Abdullah At-Tustari, man ahabba an yattali al-khalqu ala ma bainahu wa bainallah wa huwa ghafil. Siapa suka sangat kalau didedahkan apa yang dia lakukan antara dia dengan Allah, maka sebenarnya orang tu masih lagi orang lalai. Artinya cubalah dalam ibadat keikhlasan semata-mata kepadanya. Hikmah yang ke-159. Hikmah ini seolah-olah pelengkap kepada hikmah sebelumnya. Ghayyib nazaral khalqi ilaika bi nazaril haqqi ilaika wa ghib an ikbalihim alaika bi syuhudi ikbalihi alaika. Singkirkanlah pandangan makhluk terhadap dirimu dengan berasa puas pandangan Allah yang maha hak kepadamu. Janganlah kamu mengambil berat pandangan makhluk dan sambutannya kepadamu dengan merenung pandangan Allah yang memandang dirimu. Baik. Ini macam pelengkap pada hikmah yang kita baca tadi. Kalau boleh, apa manusia tengok, puji apa-apa pun, kita tak kisah. Sekadar bonus je. Tapi hak sebenarnya adalah pandangan Allah yang kita nak. Contohlah, kalau kita tengok anak kecil kita puji kita, anak kecil kita baru tadika ataupun baju baru sekolah rendah, dia kata aboh semak, comel aboh, handsome aboh. Takkan kita buka kepok. Kita biasa je, sebab kita kenal dia budak, dia anak aku, mesti dia nak duit dengan aku sikit-sikit ni, puji aku. Maknanya sebab apa? Sebab kita pandang orang anak tu bawah, kecil pada kita. Tapi kalaulah orang besar puji kita, oi kata hebat awak gini-gini, kita pun kembang rasa. Nampak? Maknanya kita yang bijak ni, kita tak terkesima dan tak terpana, dan kita tak terpesona dengan puji anak kita, tapi kita terpesona dengan puji orang besar. Maka begitu juga, jangan kita terpesona dengan puji makhluk, sedangkan kita nak puji Allah. Bila puji Allah, maka hak itu baru ya.
Ini yang sebenarnya berlaku. Puji Allah. Baru-baru ni saya ingat saya cakap dah, saya ceramah khusus berkenaan dengan siapa itu Khalid Al-Walid. Nak tahu orangnya macam mana. Yang kalau boleh kena ceramah, tajuk tu sedaknya 4 jam baru boleh habis. Dia punya hebatnya, dengan tubuh badannya, dengan sifatnya, dengan beraninya, dengan perangnya, dengan lawan seorang sama seorangnya, dengan main apa benda, panah apa semua kita cerita lebih kurang lah. Tapi saya nak ambil satu je. Khalid Al-Walid, Allah bagi pada dia ni memanglah orang yang hebat. Kalau orang Islam lemah, tengok musuh banyak, dia tak nampak apa-apa. Dia nampak kuasa Allah lebih besar. Sebab itu orang yang dekat dengan dia semangat. Cuma bila dia nak meninggal dunia, dia mati pun dalam keadaan mati, orang panggil apa, dia kena atas tidur je, di katil je. Dia mati bukan mati perang, mati dalam keadaan biasa. Bila dia mati keadaan biasa, nak mati, kawan lama dia marilah. Dia kata, aku ni pelik lah, tubuh aku ni setiap 4 jari mesti ada liang luka. Liang luka ni kena perang masa ni, liang ni perang masa ni, hak ni kena pedang, hak ni kena tombok, hak ni kena mana kita faham Khalid ni dia tak ada ilmu kebal. Tapi orang Melayu jangan main ada ilmu kebal. Tu kita nak kalau boleh mereka kumpul semua-semua, kalau mampulah lawanlah, tolong bela Palestin sebagai contoh tu. Kalau kemah tu, siapa dia kata apa, aku bercita-cita nak mati syahid, Allah tak mati aku syahid. Lalu dia kata, ayyuhal jubana mana mat ayunukum, hei orang-orang pengecut semua, supaya mata kamu tak tidur. Dan aku pun tak tahu kenapa Allah tak bagi mati syahid. Kawan dia beritahu, ya Khalid, aku nak bagi tahu kamu didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah menama kamu sebagai Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang dihunus kepada musuh-musuhnya. Kalau kamu mati, bermakna pedang Tuhan patah. Jadi Allah bila Nabi doa, dia tak akan berlaku macam tu. Biar luka pun tak mati. Tengok hikmah dia, baru dia reda. Dia perang bukan tiga kali, 100 lebih. Tapi bila kerana Allah, dia lain keadaan. Inilah dia. Dia tak nampak makhluk, dia nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana tak nampak makhluk? Ialah kita selalu perasan makhluk gini. Tapi puak-puak ni tak, tuan-tuan. Puak-puak ni dia lain. Dia lain keadaan dia. Jadi bila kita tengok makhluk datang kepada kita, kita tak kisah, melainkan kita bergantung pada Allah. Bila bergantung pada Allah, hati kita pun tenang. Yang ini kalau kita boleh pasak dalam jiwa kita ni, insya-Allah makin lama makin betul lah amalan kita, insya-Allah. Hikmah yang terakhir pada pagi ni, hikmah yang ke-160. Qala al-musannifu rahimahullah, man arafa al-haqqa syahidahu fi kulli syai' wa man faniya bihi ghaba an kulli syai' wa man ahabbahu lam yusir alaihi syai'a. Kenyataan ini ada 3 ni penting, penting sangat. Nombor 1, siapa yang benar-benar mengenali Tuhan yang Maha Hak, dia kenal Tuhan, makna makrifah, sudah pasti ia dapat melihatnya pada setiap sesuatu.
Macam mana? Dia tengok bukit, dia merasa kebesaran Allah. Dia tengok unta, dia nampak kebesaran Allah. Sebab dia tengok dengan makrifah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Jadi tengok tu berdasarkan kepengetahuan ilmu makrifah betul-betul, maka di situ dia akan rasa. Bab kata pujangga Arab, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Pada setiap sesuatu tu ada tanda yang menunjukkan Tuhan Maha Esa. Luar biasa tuan-tuan, luar biasa. Allah guna dalam Quran banyak. Antaranya dalam surah Yasin. Allah guna kalimah wa ayatun. Wa ayatul lahum anna khalaqna wa ayatul lahumul lail wa ayatul lahum, ada semua. Wa ayatul lahum, dan tanda daripada kuasa Tuhan. Masalah bumi yang mati hidup balik. Wa ayatun, tanda. Ni tengok, ya Allah. Tuan-tuan, mengkaji hikmatullah yang sukar didapat dan dicapai, tapi bila kita faham, kita akan rasa Allah, hebatnya Allah ni. Ini makrifah. Makrifah luar biasa. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 190 lebih, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Orang yang ada mata hati, yang cerdik, yang makrifah sahaja yang boleh menjadikan tanda dan bukti. Tukar malam siang jadi langit dan bumi. Perhati, ya Allah, luar biasa. Baik. Kedua, bila dia kenal yang hak tu, Allah tu, dia tahu, dia akan dapati setiap sesuatu tu dia akan nampak Allah. Tengok bukit bukau besar, Allah. Saya masa jadi mufti dulu, ramai yang datang, macam-macam tetamu. Salah seorang tetamu yang datang adalah pendaki Gunung Everest. Sebelum daki dia mari, selepas daki dia mari. Dan peraturan nak daki Gunung Everest bukan macam daki mana-mana gunung lah. Dia ada jurang dia ada kena bayar mahal. Dia ada dua laluan. Pertama laluan ikut Nepal, yang kedua melalui ikut China, Tibet. Lalu, tapi tu ini jauh. Dia panggil bumbung dunia, tinggi. Saya tanya satu soalan, banyaklah soalan-soalan saya tanya tu, sebab kita tak pernah sampai situ. Semua ni tak apa layak. Dia latihan stamina tu lain. Tengok cara tough. Saya tanya, saya kata, saudara, tak kala saudara berada di puncak Gunung Everest, puncak sekali, apa perasaan saudara? Ni orang Islam. Dia kata, sejujurnya saya rasa betapa agungnya Allah. Agungnya Allah, besarnya Allah, hebatnya Allah. Tengok. Dan ini berbetulan dengan hadis sebagaimana riwayat Anas bin Malik menyatakan, kunna iza sa'adna kabbarna wa iza nazalna sabbahna. Kami dalam musafir, kalau naik tempat-tempat tinggi, kami akan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bila kami turun ke bawah, kami akan kata Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Lain keadaannya. Yang kedua, wa man faniya bihi ghaba an kulli syai. Siapa dia yang telah fana dengan Tuhan, maka dia gaib daripada setiap sesuatu. Apa makna gaib setiap sesuatu? Dia tak ingat dah benda lain, Allah saja. Sebab apa? Sebab ketika itulah dia telah merasakan
Betapa yang lain tak perlu pun, Allah yang. Sebenarnya ini yang diajar dalam Islam. Kita tiap pagi kita zikir la haula wala quwwata illa billah. Tak ada upaya, tak ada apa-apa kecuali Allah je. Kita nak keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita baca subhanallazi sakhara. Siapa dia sakhara? Pakai tu pada Allah lah. Sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maknanya Allah je. Bila Allah lain. Seorang ahli tasawuf yang luar biasa, kata silat namanya At-Tabatul Ghulam. Dia berjalan nak pergi kat tok guru dia satu tempat. Di situ ada pesta, ada macam-macam lah di keramaian. Dia lalu sampai dekat majlis tu, orang tanya, tadi ramai orang tadi, kau tengok ini? Dia kata, tak berasang, tak tengok. Kenapa? Kerana dia asyik dengan zikrullah. Dia panak dengan zikrullah, jadi tak berasa. Macam ibarat anak kita lah, ngorak, baru tengah cinta. Dia duduk KL, nak balik ke Salok Tinggi, betulan nak raya, jam. Jadi 3 jam jam. Jalan orang pakai balik jam. Raya pula mengejuk. Contohnya macam baru ni jam. Tapi masa tengah jam tu, tengah sibuk-sibuk tu, dia gewer dengan kawan dia, cerita dia bercakap dengan gambar ni, cakap ni. Dia tak terasa 3 jam. Sebab bateri boleh sambung kat switch dengan kereta tu sambung. Lepas tu orang tanya, macam mana tak ada jam tak? Tahu, orang tu sibuk jam biasa je kata. Otak ni tengah cakap tu, cerita ke apa semua sekali, dia lupa. Faham maksud saya? Itu gambarannya. Poin yang terakhir, waman ahabbahu lam yu'sir alaihi syai'a. Siapa yang Allah kasih kepada dia, dan siapa yang cinta kepadanya, dia cinta kepada Allah, pasti tidak akan mengutamakan ke atasnya sesuatu yang lain. Lam yu'sir alaihi syai'a. Jadi martabat yang kita tengok, banyak martabat. Hak lebih-lebih belaka. Pertama, martabat makrifah, kenal makrifah. Kedua, martabat fana. Fana ni bila dengar Allah ni berasa tak ada apa satu dah Allah. Ketiga, martabat mahabbah, cinta Allah. 3 ni martabat cinta Allah yang paling agung. Kenapa? Kerana kalau ibadat atas nama cinta, maka dia tak kisah. Saya beri contoh. Bos kita panggil kita pukul 9 pagi. Kita akan datang pukul berapa? Sebab ini compulsory, mesti. Kita akan datang 8.55 atau 8.56. Yang penting sebelum pukul 9 mesti datang lah. Dan kita punya wasangka tu banyak. Apa benda tak tahu panggil aku ni, bimbang aku kini kempoh pula jenis cengeng gini. Satu. Sebab apa kita buat macam tu? Kita buat macam tu sebab kita kenal bos kita. Dia punctual, dia on time, dia tak nak. Jadi kita datang lah. Makrifah dengan bos kita. Yang kedua, sebagai contoh, orang tu bercinta, janji kat Port Dickson pukul 9 pagi.
Dan bagi tahu hak lelaki ni pakai baju merah, hak perempuan ni pakai baju hijau. Janji pukul 9 tepatnya kat mana? Patah Teluk Kemang. Contoh. Dua-dua tu pukul 6.30 congok dah mari. Janji pukul 9. Kenapa 6.30 mari dah? Sebab cinta. Maka cinta kepada Allah lagilah hebat. Orang yang cinta pada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tanda orang tu cinta pada Allah, dia ikut apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi beritahu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan salasum man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fin nar. Ada 3 perkara, siapa mempunyai ketiga-tiganya maka baginya dia akan dapat rasa kemanisan iman. Pertama, Allah dan Rasul lebih dia cinta, ahab daripada segala-galanya. Nombor 1 Allah, nombor 2 Rasul. Cinta. Apa balasannya? Halawatul iman. Dia dapat dah. Sahabat dia cinta kat Nabi, dia ikut betul Nabi, dia follow betul. Hak selawat lah, tapi hak sebenarnya dia buat. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, kana Rasulullah SAW ahabba ilaina min waladina wa walidina wan nasi ajma'in wa minal ma'il bari. Rasulullah SAW ni hamba kasih dia lebih daripada ibu, bapa kita, anak kita, keluarga kita, orang ramai, bahkan daripada air sejuk. Apa makna air sejuk? Musim panas, kemarau, kita duduk tengah panas dalam keadaan dahaga yang amat sangat, tiba-tiba orang bagi kita segelas air sejuk. Itu nikmat yang paling besar. Sebab itu Wardan ni siapa? Wardan ni cerita disebut oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Wardan ni orang gaji ataupun khadam kepada Muawiyah. Muawiyah ni jadi khalifah masa tu. Dia jadi khalifah tahun 40 Hijrah, berakhir 60 Hijrah. Datang kepadanya gubernur daripada Mesir, iaitu Amr bin As. Dua-dua sahabat Nabi. Maka kedua-dua ni cakap apa cita-cita masing-masing. Amr bin As kata, saya ni kalau bolehlah ya Amirul Mukminin, nak sangat ada sebuah kebun. Kebun tu pokok-pokok banyak. Lepas tu ada pula basah, ada pula kambing apa semua sekali, ada pula khadam. Kita apa bawah pokok kita boleh semayang, khadam kita pun tengok kita ni layang meleh kambing makan, tak syai ke apa, kita semayang, pegang putih tasbih zikir, subhanallah, subhanallah. Senang, bahagia. Tengah cakap dua ni, khadam Muawiyah ni yang makanan ni namanya Wardan. Wardan dia pasang telinga. Itu orang selalu nak dengar. Muawiyah ni cerdik. Muawiyah tahu ni pok ni nak dengar aku cakap ni. Tengah tu dia pun cakap lalu dengan Wardan. Dia kata, ya Wardan, hang duk dengar kami bercakap je, apa cita-cita awak? Dia kata, cita-cita saya kalau saya dahaga yang amat sangat di padang pasir, saya dapat segelas air sejuk. Air sejuk, air putih je, bukan air teh air stepping ke apa, tak. Muawiyah terkedu dan berkata, ghalabana Wardanul yaum, hari ini Wardan telah mengalahkan kita. Itu hebat tuan-tuan Isar. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.